Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ni kita akan sambung pengajian kita iaitu berkaitan dengan Ad-Darsul Rabi'. Ad-Darsul Rabi', saya tak buka dulu kitab kerana saya akan buka Ad-Darsul Rabi'. Ad-Darsul Rabi', naam. Ad-Darsul Rabi', sebab saya akan terangkan dulu apakah yang akan kita ambil pada Ad-Darsul Rabi', tetapi ianya tidaklah terlalu banyak. Cuma hari ini saya nak terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan dhamir, dhamair, jamak kepada dhamir iaitu kata ganti nama, huwa sehinggalah ana, kemudian fi'il madhi. Macam mana kita nak menggunakan fi'il madhi? Fi'il madhi ni maksudnya adalah perbuatan sesuatu perkara yang telah pun berlaku dan bagaimana perubahan dhamir ini boleh memberikan perubahan kepada perbuatan tersebut. Jadi insya-Allah pada hari ini saya kongsikan dengan tuan-tuan dekat ni dulu untuk tuan-tuan dan puan-puan faham. Saya ada kongsikan dalam apa ni? Dalam kalau whiteboard ni boleh ke kongsi ya? Okey, saya ada kongsikan dengan tuan-tuan dalam ni, dalam apa? Dalam Telegram berkaitan dengan jadual. Kalau tuan-tuan tengok kat Telegram tu saya ada bagi jadual, jadual yang berkaitan dengan dhamir lah, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Okey, dan kat sini saya akan kongsikan dulu dan bagaimana kita nak merubah fi'il madhi bila mana masuk pada dia dhamir. Dhamir ni kata ganti nama, kan? Okay, dan yang ni memang nak tak nak kita kena hafal lah. Tak boleh kita ataupun kalau tak nak hafal kita, dia memang macam mana pun dia kena hafal dan kena ingat dia punya apa ni kata ganti nama tersebut. Okey, yang pertama dalam bahasa Arab ini adalah kata ganti nama yang tuan-tuan dan puan-puan perlu ketahui. Dan setiap kata ganti nama ni bila mana dia masuk ke dalam sesuatu perbuatan ataupun fi'il, maka dia akan merubah fi'il tersebut. Okey, antara kata ganti nama yang penting yang perlu kita, bukan antaralah, kata ganti nama yang perlu kita ingat yang pertama adalah huwa, kemudian huma, hum. Huma, hum. Okey. Kemudian dia ada hiya. Kemudian dia ada huma lagi. Kemudian dia ada hunna. Okey, hunna. Okey, kita ambil yang ni dulu. Okey, apakah maksud kata ganti nama yang saya berikan dekat sini? Huwa bermaksud dia untuk lelaki. Dia untuk lelaki. Contohnya kalau saya nak kata dia telah pergi, maka saya akan letak zahaba. Zahaba. Dia telah pergi. Zahaba telah pergi. Zahaba. Maksudnya kalau tak ada huwa, saya letak zahaba sahaja, maksudnya dengan sendiri kita akan faham bahawa dia membawa maksud dia telah pergi. Dia itu lelaki. Jadi huwa zahaba atas wazan apa? Fa'ala. Fa'ala. Wazan ni maksudnya acuan. Okey. Kalau huma dia akan jadi zahaba. Zahaba atas wazan fa'ala. Zahaba fa'ala. Kalau hum dia akan jadi zahabu. Zahabu. Okey. Yang ba ini, yang ini tak ada apa-apa penambahan, dia tetap fa'ala. Kalau untuk huma tambahan dia adalah alif. Ini huruf tambahan. Jadi alif dekat sini adalah satunya adalah huruf tambahan. Fa'ala. Kemudian dekat sini tambahan dia adalah ba waw. Waw alif ni bu zahabu. Atas wazan
Hum. Fa'alu. Lu. Fa'alu. Okey. Kemudian kalau hiya dia akan jadi zahabat. 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 Baik. Ya, ta kat sini zahabat dan ta ni dia berbaris mati. Okey, zahabat. Okey, atau wazan fa'alat. Fa'alat. Okey. Faham tak maksud wazan ni acuan? Ni adalah acuan dia lah. Maksudnya setiap hiya dia akan jadi fa'il tu dia akan jadi zahabat. Kalau huma dia akan huma untuk wanita dia akan jadi zahabata. Okey, tambahan dia pada ta dan alif. Atas wazan fa'alata. Fa'alata. Okay. Kemudian kalau hunna zahabna. Zahabna. Fa'alna. Atas wazan fa'alna. Kunna fa'alna zahabna. Okey. Ya zahabata. Okey, yang ni memang kita kena hafal lah. Kita tak boleh, maksudnya dia tak ada cara macam mana untuk kita menguasainya, melainkan kita hafal. Huwa zahaba, bermaksud dekat sini zahaba maksudnya dia telah pergi. Kalau saya buang huwa pun, saya cuma letak zahaba, maksudnya dengan sendiri kita tahu. Zahaba ni maksudnya seorang lelaki telah pergi. Boleh jadi kalau depan tu Muhammad, kalau kita kata aina Muhammad, zahaba. Kalau ada orang tanya, aina Muhammad, kita kata zahaba. Maksudnya kita tahu bahawa zahaba itu Muhammad telah pergi. Kalau dua orang lelaki telah pergi, contohnya Muhammad wa Ahmad, kita tanya, aina Muhammad wa Ahmad? Kita akan kata zahaba. Zahaba. Oh, maksudnya kita tahulah kedua-duanya telah pergi. Perbuatan tu telah berlaku. Kalau hum iaitu mereka, zahabu. Zahabu. Kalau kita tanya aina hum, aina Muhammad wa Ahmad wa Malik, kata contoh kan, di mana Ahmad, Muhammad dan Malik, maka kita kata zahabu. Zahabu. Zahabu ni maksudnya dia telah pun pergi. Semua mereka ni telah pergi. Aina tullab? Saya tanya, mana pelajar-pelajar? Zahabu. Maksudnya kita tahu bahawa pelajar-pelajar ni telah pun pergi. Okey. Kemudian hiya. Hiya bermakna dia perempuan telah pun pergi. Saya tanya, aina Puan Roslina? Zahabat. Maksudnya telah pergi. Ataupun tiba-tiba dekat sini gambar Puan Roslina tak ada. Saya tanya, aina Puan Roslina? Kharajat. Dia dah keluar. Maksudnya dah left. Kharajat. Maksudnya dekat situ kita tahu bahawa dah pergi. Dia dah keluar. Okey. Kemudian kalau dua orang tiba-tiba kata Puan Fakhriyah dengan Puan Roslina tak ada. Saya tanya, aina Puan Fakhriyah wa Puan Roslina? Zahabata. Ataupun kharajata. Kedua-duanya telah pun keluar. Dan huna maksudnya at-talibat ataupun al-muslimat, kan? Al-muslimatu. Aina al-muslimat? Aina talibat? Zahabna. Maksudnya saya tahu bahawa semuanya telah keluar, telah pergi. Ataupun kharajna. Maksudnya kharajna kena bezakan. Kalau kami kharajna, tapi kalau kharajna maksudnya dekat situ kita tahu bahawa fa'il yang digunakan adalah untuk hunna, iaitu sekumpulan perempuan. Setakat ni boleh faham? Ada soalan tak? Ada soalan? Ada soalan tak setakat ni? Fa'alata, fa'alta, fa'alna. Kalau hunna, fa'alna. Dia berbeza dengan nahnu. Okey. Yang ni untuk dia panggil sebagai
domair ataupun domir ghaib. Bila kita bercakap dengan orang yang tak ada depan kita. Kan? Dia. Maksudnya dia tak ada depan kita. Dia panggil domir ghaib. Okey, yang ni jelas saya nak padam ni. Boleh? Jelas. Okay. Kalau tak ada nanti tengok pada nota yang saya bagi tu. Okey. Ini semua dipanggil sebagai domir ghaib. Apa ni? Kita bercakap dengan orang yang maksudnya kita menceritakan tentang orang. Okey. Kalau orang tu kita sedang bercakap seperti anta, kamu seorang lelaki, kemudian ataupun dua orang lelaki, antuma. Kata ada dua orang pelajar datang jumpa saya sedang bercakap dengan mereka, maka dipanggil sebagai dhamir mukhatab. Okey, antum, kamu semua. Antum, kamu semua, ataupun saya bercakap dengan seorang pelajar perempuan, anti. Ataupun dua orang pelajar perempuan, antuma. Ataupun saya sedang bercakap dengan ramai pelajar perempuan, maka kita panggil antunna. Okey. Yang ni bagaimana kita domir ni, domair ni dia boleh mengubah yang asal daripada perkataan zahaba tadi. Kita guna fi'il yang sama. Zahaba. Okey. Asal dia zahaba, huwa zahaba. Tapi bila masuk dekat anta jadi zahabta. Yang ni kalau untuk dhamir mukhatab dia senang. Kita ubah je seperti mana yang ada. Antuma zahabtuma. Antum zahabtum. Kalau dia tak faham mohon tanya ya. Antum zahabtum. Anti zahabti. Dia sama seperti yang ni. Anti zahabti. Antuma zahabtuma. Okey. Okay, kemudian antunna zahabtunna. Zahabtunna. Okey. Apa maksud dia kat sini? Okey. Yang ni kalau kita sedang bercakap, saya sedang bercakap dengan anak murid saya, Muhammad. Saya sedang bercakap dengan Muhammad. Maksudnya kata ganti nama bila kita bercakap tentulah awak, betul? Kalau dengan seorang lelaki, maka dia akan jadi anta. Saya nak tanya, awak dah pergi ke? Ataupun awak dah pergi, maksud dia dah berlaku. Contohnya, zahabta. Zahabta, awak telah pergi. Okey. Kemudian, antuma. Zahabtuma. Kamu kedua-duanya telah pergi. Ataupun saya nak kata kedua-duanya telah makan. Akaltuma. Kalau saya nak kata kamu semua telah makan, akaltum. Contohnya pelajar-pelajar datang rumah saya, ada 5-6 orang pelajar datang-datang, saya masuk dalam rumah saya, dia masuk rumah saya terus tanya, akaltum? Kamu dah makan? Akaltum? Kamu dah makan? Maksudkan kita biasa tanya dah makan ke? Kan? Tanya orang, maka kita akan tanya akaltum? Maksudnya dah makan. Dengan nada kita tu, kita tanya akaltum, kamu dah makan? Ataupun kita bagi barang dekat mereka, kita tanya akhaztum, kamu dah ambil? Okey, fahimtum, kamu semua dah faham? Kan bila saya bercakap dengan pelajar-pelajar, saya dah bagi, saya dah terangkan, saya tanya fahimtum, adakah kamu semua ni dah faham? Maksudnya benda tu dah berlaku. Okey, bila bercakap dengan seorang perempuan akan jadi zahabti ataupun fahimti. Saya tanya Puan Roslina, fahimti? Awak faham tak? Fahimti maksudnya benda tu dah lalu. Okey, kalau dua orang, Puan Hayati dengan Puan Roslina, fahimtuma, kedua-duanya faham ke? Kan? Kalau ramai perempuan, maka saya akan tanya fahimtunna, adakah kamu semua faham? Okey. Ini maksudnya dia akan berubah mengikut domir-domir yang ada dekat depan.
dan dia tetap mengekalkan 3 asal huruf yang ada. Zahaba iaitu fa'ala yang dia akan tambah, contoh macam tadi kan. Huwa dia tak berubah, zahaba. Bila huma, zahaba tambah alif, tapi dia tetap mengekalkan 3 huruf yang ada ni. Zahaba, 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 zahaba. Dekat atas tadi pun huwa zahaba, huma zahaba, hum zahabu. Tetap ada 3 huruf tu. Maka yang huruf 3 ni dia adalah yang asal, cuma ta ini dipanggil sebagai domir. Domir yang menggantikan anta. Tuma ni domir. Menggantikan antuma. Fahim tum? Fahimna. Alfi soal, ada soalan tak setakat ni sebelum kita pergi kepada yang seterusnya? Setakat ni boleh faham? Ajiwan boleh? Ustaz bagi nota ni di mana? Dekat dalam apa ni? Saya letak dalam apa ni? Dalam bukan messenger, apa ni? Telegram, tapi saya dah letak. Tak jumpa ataupun dia tak sampai. Tak jumpa. Mungkin tak. Oh, patutlah dia tak ni, dia tak sampai, dia merah. Okey, sorry, nanti saya letakkan, patutlah. Dia memang ni, dia ada ni. Nanti saya letak sekali lagi lah. Nanti saya letak sekali lagi sebab yang ni saya tengok, saya dah hantar dah, cuma dia merah tu dia suruh retry. Tak lepas. Mungkin sebab berat tu, Allah alam, tak tahu pasti. Okey. Setakat ni boleh faham? Boleh, Ustaz. Okey. Cuba faham. Yang ini dia panggil sebagai dhamir muhatab. Dia ada 3, ya, 3. Yang pertama, bila mana kita orang tu tak ada, dia panggil sebagai ghaib. Huwa, huma, hum, hiya, huma, huna. Kalau bila mana kita bercakap dengan dia, dia panggil sebagai muhatib. Sedang bercakap, iaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Kemudian bila kita yang bercakap, dia ada 2, ana dengan nahnu. Yang ni kita. Kan, kita ataupun kami. Kalau ana, dia akan jadi zahabtu. Zahabtu. Okey. Ta berbaris hadapan ni maksudnya menggantikan tempat saya. Kalau nahnu, dia akan jadi zahabna. Dia berbeza dengan huna. Huna zahabna. Tak ada na. Yang ni zahabna. Ada nun alif. Na ini menggantikan nahnu. Jadi kalau saya nak kata saya dah makan, akal tu. Saya dah faham, fahim tu. Kami dah faham, fahimna. Jadi benda tu dah pun berlaku. Maksudnya sudah faham. Fahim tu? Fahimna. Alfi soal. Okey. Alfi soal. Okey, kalau tak ada soalan, kita akan pergi terus kepada buku kita ataupun Darsul Rabi', sebab dekat situ dia insya-Allah malam ni dia tidak ada sesuatu yang maksudnya tak ada yang panjang, insya-Allah benda yang ringkas sahaja, iaitu berkaitan dengan macam mana kita nak bentuk soalan dan macam mana kita nak jawab kalau ada orang bertanya dengan kita. Contohnya saya nak cakap Zahab, saya dah pergi, saya dah makan, kami dah pergi, kami dah makan. Sekejap Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada soalan? Saya Ibrahim Hakimi yang baru masuk Ustaz. Ahlan wa sahlan. Tak apa tuan. Terima kasih. Okey. Ya. Ustaz, maaflah saya bertanya. Tak apa. Ini dalam konteks Al-Quran ke ataupun macam mana Ustaz? Tak, yang ni sebab kita ada buku tuan. Kita belajar mengikut buku, dan biasanya kalau yang pada pembelajaran yang pertama tu, bila buka buku, pada akhirnya saya akan kaitkan dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Tapi dalam tempoh yang buku kedua ni saya tak sempat nak cari, maka kita akan baca dan buat latihan berdasarkan buku yang ada. Okey, biasanya maksud saya begini. Macam Ustaz punya tu, dia punya apa tu? Maaf kalau saya tak apa. Bani Nabuk ni, tapi dalam bahasa putih lah.
Okey, So silakan. Ustaz tak ada mention on whether dia punya dia punya file in the verb macam alif musanna waw. Oh tak, sebab tuan, kita bukan belajar nahwu, kita belajar berdasarkan buku yang ada. Jadi kalau saya buka bawa berdasarkan nahwu yang tu, jadi dia tak tally dengan apa yang ada pada buku. Sebab kita memang follow kepada buku yang kita sediakan. Jadi dia berterabur lagi. Dia tak ikut kepada musanna, dia tak ikut kepada adanya jamak muzakkar salim, jamak muannas salim. Jadi saya terpaksa macam untuk fahamkan dulu apa yang ada supaya dia tally dengan buku. Okey Ustaz. Okey, Boleh boleh. nanti kita semua ya. Okey. Okey, sekarang ni kita pergi ke boleh ke yang lain? Boleh Ustaz. Boleh Ustaz, insyaAllah. Ustaz, saya Fakhria guna anak punya. Okey, tak apa, saya kenal Fadlina. puan. Okey, jadi hari ni kita pergi ke buku latihan yang Darsul Khamis. Okey, Darsul Khamis, dan ini Robert kita dah baca. Robert Robert dah baca? Robert belum. Robert. Okey. Belum. Sorry. Ada keluar ke yang Robert ni? Belum tak nampak lagi Ustaz. Tak ada lagi Kejap Tak ada. Kenapa dia tak ada kat sini Ustaz tak share lagi. Sekejap. Patutlah saya dah buka dah tapi dia tak keluar. Dia tak boleh Sekarang nampak dah Ustaz punya skrin. sekejap saya buka buku ni. Okey, ada ke tak? Ada tak? Ada kan? Belum buka lagi tapi Belum kan dia ada. nampak dah Ustaz punya skrin. Dia tak ada ni Dia tak keluar. File dia tak buka lagi. Kenapa dia tak keluar? Dekat sini buku dia dah ada dah. Oh ni. Okey. Okey, ada? Sekarang buka. Ya. Okey, kita akan pergi kepada Darsul Rabi'. Kita akan baca, kemudian nanti kita akan tengok kepada latihan dia. Sebab latihan yang ada nanti dia akan berkait dengan apa yang saya terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan dhamir, dhamair dan juga bagaimana bila mana dia masuk kepada dalam fi'il madhi maka dia akan merubahkan fi'il tersebut. Jadi insya-Allah kita minta kepada Puan Mainun dan juga Puan Siti Samiah. Boleh baca? Puan Mainun sebagai Yusuf dan Puan Siti Samiah sebagai Ibrahim. Boleh Ustaz. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi. Ya khali, kaifa haluka? Li'allaka bi khair. La'allaka bi khair. Alhamdulillah. Aina abuka ya Ibrahim? Dhahaba ila suq. Wa aina ummuka? Zahabat ila khalati Zainaba. Wa aina ikhwatuka? Dhahabu ilal jami'atu. Ilal jami. Ada harfu jar. Ya. Zahabu ilal jami'ati. Barakallahu. Teruskan Puan Mainun. Tidak hilang kot Ustaz. Ustaz tak terdengar sangat dah. Tak ada terkeluar. Bukan Kejap. dia ada dia tak internet dia tak kuat tu. Okey, kejap. Boleh tunggu. Ada Puan Mainun. Aina, okey. Puan Mainun ada? Ada. Okey. Tak dengar Puan Mainun, dengar Puan Siti Samiah pun. Puan Siti Samiah ada? Saya ada. Saya boleh dengar. Puan Okey. Mainun dah frozen rasanya tu.
Okey, Puan Roslina baca boleh? Nanti kalau Puan Mainur masuk nanti dia sambung. Pada Okey. Yusuf, aina ikhwatuka. Wa aina akhawatuka? Zahabna ilal madrasati. Apa ni Ustaz? Ahmad. Ama. Ama zahabta ila madrasatil yaum? Bala. Zahabtu wa raja'tu Ba'da hissata ba'da hissatil ula. ba'dal hissatil ula. Limadha raja'ta? Raja'tu li'annani maridun. La ba'sa. Azahabta ila tabibun. Tabi ada ila Tabibin. Naam. Zahabtu. la ba'sa. Okey, dah baca eh? Okey, okey. Sekali lagi boleh kita minta Puan Nur Hayati dan Puan Mazlina, boleh? Puan Hajar Mazlina. Okey, boleh. Puan Mainun, saya minta maaf ya, tadi terpaksa potong sebab saya tak dengar suara Puan. Ustaz. Saya minta maaf ya. Saya terhilang. Saya minta maaf. Radar, Saya gantikan dengan yang lain. Saya minta maaf. Nanti kita sambung balik dengan Puan Mainun. Tak apa ya? Macam mana? Okey, sekarang Puan Nur Hayati sebagai Yusuf, Puan Hajar Mazlina sebagai Ibrahim. Baik, insyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Ya Khali, kaifa haluka? La'allaka bi khairin. Alhamdulillah. Aina abuka ya Ibrahim? Dhahaba ila suqi. Wa aina ummuka? Nah, bateri. Dhahabat ila khalati Zainaba. Zainaba Ustaz? Ya, Zainaba. Dia jadi maf'ulun bih. Mahulun bi. Oh, okey. Baris kata. Wa aina ikhwatuka? Dhahabu ila jami'ati. Wa aina akhawatuka? Dhahabna ila al-madrasati. Ama zahabta ila madrasatil yawm? Bala. Dhahabtu wa raja'tu ba'da Hissati. Ba'da, selepas ba'da dia mesti baris bawah. Oh, okey. Bala. Dhahabtu wa raja'tu ba'da hissatil ula. Limaza raja'ta? Raja'tu li'annani maridun. La ba'sa. Azahabta ila tabibi? Naam, dhahabtu. Barakallahu. Okey, alhamdulillah kita dah baca 2 kali hiwar yang ada. Jadi kita cuba tengok terjemahan kepada hiwar yang kita baca sama-sama tadi. Okey, yang pertama Yusuf seperti biasa dia bagi salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibrahim jawab. Ibrahim ni siapa? Yusuf ni siapa? Yusuf ni adalah pakcik kepada Ibrahim, tetapi pakcik belah ibu. Bukan pakcik belah ayah, pakcik belah ibu. Kalau pakcik belah ayah dia sebut ammu. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya Khali. Ini kata-kata aluan yang biasa bagi orang Arab lah. Ahlan wa sahlan ni macam selamat datang, wa marhaban, silakan. Kan kadang-kadang kalau ada orang hantar WhatsApp dekat kita, apa khabar, sihat, kemudian dia diam, maka kita akan cakap ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Macam kita ayat kita nak tanyalah ada apa-apa ke, nak bantu. Jadi kita biasakan sebut ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya Khali, wahai pakcikku. Kaifa haluka? Kamu apa khabar? La'allaka bi khair. Ini Arab pun sama juga antara adab. Kita sentiasa mendoakan kebaikan. La'allaka ni adalah adik-beradik kepada siapa? Ina, kan? Kita dah belajar sebelum ni Ina ada berapa orang adik-beradik? Antaranya la'alla ni litaraji. Taraji ni maksudnya kita mengharapkan sesuatu yang baik. La'allaka bi khair.
Mudah-mudahan kamu sentiasa berada di dalam keadaan yang baik. Yusuf, alhamdulillah. Aina abuka ya Ibrahim? Alhamdulillah, dia jawablah, dia kata dia baik, alhamdulillah. Di mana ayah kamu wahai Ibrahim? Tengok dekat sini Ibrahim jawab. Dia tak cakap Abi Zahaba, tapi terus dia kata Zahaba. Sebab kita tahu dah Zahaba ni dia mewakili kepada ayah Ibrahim. Wah. Kan? Sebab bukan ayah Ibrahim, ayah Ibrahim lah. Yusuf tanya, kat mana ayah kamu? Maka dia kata Zahaba ila suq. Jadi Zahaba ni fi'il madi untuk siapa? Untuk ayah. Huwa, kan? Siapa dia? Ayah kepada Yusuf. Ayah kepada Ibrahim. Jadi dekat sini dia kata Zahaba ila suq. Ibrahim jawab, ayah telah pergi ataupun dia telah pergi ke pasar. Nampak tak penggunaan dia tadi yang saya kata huwa, zahaba, kan? Dia tak semestinya nak cakap huwa. Kat sini dia buang huwa tu. Jadi dia terus zahaba. Tapi kita tahu bahawa benda tu kembali kepada ayah Ibrahim. Kemudian dia tanya, wa aina ummuka, dan di mana ibu kamu? Kemudian terus dia jawab zahabat. Kenapa zahabat? Sebab dekat sini hiya, iaitu ibu, kan? Tadi ayah huwa. Kemudian hiya, iaitu ibu. Ibu zahabat pula, dia kata ibu telah pergi ila khalati, kepada makcik saya Zainab. Maksudnya mak dia pergi kepada makcik, pergi ziarah ataupun mungkin dekat pergi dengan makcik dia lah, yang bernama Zainab. Kemudian dia tanya, wa aina ikhwatuka, di mana adik-beradik kamu? Adik-beradik lelaki lah, ikhwatuka, ataupun boleh kata ikhwatuka, adik-beradik lelaki. Kemudian Ibrahim terus jawab. Dia tak kata pun home, tapi kita tahu zahabu ni depan dia ada home, sebab dia mewakili ikhwatuka, iaitu mereka. Zahabu, siapa yang pergi? Ikhwatuka, yakni adik-beradik dia. Adik-beradik lelaki dia telah pun pergi ke jamiah. Mungkin adik-beradik dia semua cerdik lah, kan? Hum zahabu, zahabu ilal jamiah. Mungkin 3 orang, 4 orang adik-beradik dah pergi ke universiti. Kemudian pakcik dia tanya pula, Yusuf tanya, di mana adik-beradik perempuan kamu? Kemudian zahabna. Kenapa zahabna kat sini? Sebab hunna. Macam mana saya tahu hunna? Akhawatuka adalah hunna, mereka perempuan, kan? Hunna, kan? Jadi kat sini hunna zahabna. Jadi mereka ni pergi ke sekolah. Jadi adik-beradik lelaki yang semua dah besar-besar, adik-beradik perempuan semua kecil-kecil lagi. Sebab yang kecil, yang perempuan semua pergi sekolah, yang lelaki semua pergi universiti. Kemudian Yusuf tanya, ama zahabta ilal madrasatil yaum, kamu ni tak pergi ke? Jadi dekat sini kita akan bincangkan berkaitan dengan ma. Ma juga membawa maksud tidak. Kita nak menafikan. Contohnya kalau orang cakap, saya tanya Puan Mainun, Puan faham ke? Afahimti? Ma fahimtu. Dia tak cakap la fahimtu, salah. Dia akan cakap ma fahimtu. Untuk fi'il madhi, kita nak menafikan, kita kena guna ma. Fahimtum? Fahimna. Maksudnya kalau tak faham, ma fahimna. La, tak boleh kata la fahimna. La fahimna khata'. Kalau kita nak kata saya tidak faham, maka kena guna ma fahimtu. Ma akaltu. Ma akhaztu. Saya tak ambil. Kalau ada orang kata akhazta, kamu ambil. Akhazta qalam, kamu ambil pen. Ma akhaztu. Saya tak ambil pen. Akhazta nukut, kamu ambil duit. Ma akhaztu. Okey, maksudnya kita kena guna ma. Ma bermakna tidak. Saya tidak. Ma zahab. Dia tanya kat sini, ama zahabta, adakah kamu tak pergi ke sekolah hari ini? Jadi Ibrahim jawab bala. Bala ni yang kita bincangkan sebelum ni, kalau ada alaisa kadzalik, betul? Betul. Tetapi kalau tak ada alaisa kadzalik, dia tanya dengan ma, ama zahabta, adakah kamu tidak pergi ke sekolah? Jadi dia cakap bala, bahkan maksud dekat sini, ya, saya pergi. Ataupun na'am. Tapi bila mana ama ataupun ada kalimah alaisa kadzalik,
kita nak kata ya, kita akan gunakan bala. Jadi Ibrahim jawab, bala, bahkan zahabtu, saya pergi, wa raja'tu, dan saya dah balik. Bila dia balik? Ba'da hissatil ula, saya balik lepas kelas yang pertama. Kan kalau dalam jadual kan kita ada pukul 8 sampai pukul 10. Itu dia panggil hissah. Kalau kita Melayu dia panggil apa Masa. Masa kan? Masa. Masa pertama, masa kedua kan? Kalau dalam bahasa Arab dia panggil hissah. Katalah kalau dalam sehari ada 3 subjek, jadi pukul 8 sampai pukul 9 dia panggil hissah ula. Pukul 9 sampai pukul 10 itu hissatus saniyah, masa yang kedua. Kemudian hissatus salisah, masa yang ketiga. Kemudian ada waktu rehat. Rehat dia panggil sebagai waktu dia panggil kalau dalam bahasa Arab rehat saya lupa pula. Dia panggil sebagai waktu fursah, bukan fursah. Waktu nanti kalau saya ingat saya terangkan baliklah. Saya tak ingat apa kalimah kalau dia panggil waktu rehat tu. Waktu apa? Bukan, dia panggil sebagai waktu tak apa, nanti kalau saya ingat saya bagi tahu. Okey. Jadi dekat sini dia terus kata zahabtu. Saya telah pergi, wa raja'tu, dan saya telah pun pulang. Ba'da, saya balik selepas hissatul ula. Kemudian Yusuf tanya, kenapa kamu balik? Limaza raja'ta. Nampak tak? Dia guna ta dekat sini. Ta ni maksudnya anta. Limaza raja'ta. Kenapa kamu balik? Kenapa kamu kembali? Kemudian Ibrahim tanya. Ibrahim bagi tahu, raja'tu li'annani maridun. Dia kata saya balik sebab saya sakit. Kan? Mungkin sakit gigi ke, sakit tak boleh nak duduk kelas terus. Jadi lepas kelas yang pertama, masa yang pertama dia balik. Sebab tu dia jumpa dengan Yusuf dekat rumah. Mungkin Yusuf pun pelik lah. Sebab tu dia kata, kamu tak pergi sekolah ke? Jadi dia kata dia dah pergi, kemudian dia balik. Dia balik pada masa yang pertama. Pakcik dia tanya, limadza raja'ta, kenapa kamu balik? Maka dia kata, raja'tu li'annani marid. Saya balik sebab saya sakit. Kemudian Yusuf kata, la ba'sa. Tak ada apa-apa, mudah-mudahan. Kan? Kalau orang cakap kita sakit ataupun kadang biasa Arab dia akan terus bagi tahu syafaqallah, mudah-mudahan kamu cepat sembuh, ataupun la ba'sa tuhurun insya-Allah, tak ada apa-apalah, mudah-mudahan tak ada apa-apa. Azhabta ila tabib, maka dia tanya, adakah kamu dah pergi jumpa doktor? Adakah kamu dah pergi jumpa doktor? Azhabta ila tabib? Ibrahim jawab, na'am zahabtu. Okey, kalau dia kata saya tak pergi, la ma zahabtu. Maksudnya saya tak pergi, tapi ni kata na'am zahabtu. Jadi dia telah pun pergi. Okey, sekarang ni ada sebarang soalan berkaitan dengan hiwar yang kita dah baca tadi. Ada soalan? Ada? Kalau tak ada, kita pergi terus kepada latihan. Okay. Ya saya. Ya saya. Ejaan barakatun tu, barakatuhu tu ada alif ke? Mana? Kejap Wa barakatuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kaf. Ya kaf ada alif. Sebab dia jamak kepada berkat, barakat. Moga Allah merahmati kamu dan memberkati kamu. Maksudnya berkat yang banyaklah, keberkatan yang banyak. Jamak Rizal Kalau dia punya apa ikut tu barakah. Kalau dia punya mufrad dia barakah ta marbutah. Tapi bila barakat ini jamak kepada berkatlah. Okey. Boleh? Okey, kita pergi kepada latihan yang pertama. Ajib anil as'ilatil al-atiyati. Jawab kepada soalan yang ada. Kita pergi ke pertama Puan Fakhriyah. Soalan yang pertama. Sila Puan baca soalan dan jawab. Aina dhahaba Abu Ibrahim? Okey. Abu Ibrahim. Ibrahimah ke Ibrahimi? Abu Ibrahim. Ayah Ibrahim dia jadi mudhafun ilaih. Ibrahimi. Tapi Ibrahim itu ma sebab dia mamnu min as-sarf. Ibrahim. Ya, mamnu min as-sarf. Barakallahu fiik.
Aina dhahaba Abu Ibrahim. Okey. Dia dia. Dhahaba dhahaba ila suq. Ila suqi. Barakallahu fiik. Aina dhahaba Abu Ibrahim? Dhahaba ila suq. Barakallahu fiik. Soalan yang kedua, Puan Siti Samiah. Mata. Soalan yang kedua sebelah dia, Puan. Wa aina zahabta. Zahabat. Wa aina zahabat. Ummuhu. Aina zahabat ummuhu. Zahabat ummuhu. Zahabat ila khalatihi Zainab. Zahabat ila khalatihi. Maksudnya telah pergi, ibunya telah pergi ataupun ummuhu zahabat ila khalatihi. Maksudnya mak dia telah pergi pada makciknya. Boleh. Maknanya wa aina zahabat ummuhu zahabat, ataupun boleh terus zahabat ila khalatihi. Barakallahu fiik. Soalan yang ketiga, Puan Fatimah Yusof. Raja'a Ibrahim dari madrasati. Ya Ustaz. Silakan Puan, nombor 3. Mata raja'a Ibrahim minal madrasati. Okey, mata. Boleh ambil raja'a Ibrahim. Raja'a Ibrahim. Ibrahimu. Sebab dia mu. Raja'a Ibrahimu minal madrasati. Antum sekejap. Raja'a Ibrahimu minal madrasati. Ambil jawapan ni. Mana jawapan dia? Ini selepas daripada hisah yang pertama. Ba'da. Okey. Barakallahu fiik. Ba'da hisatil ula. Ba'da hisatil ula. Mana pula dah pergi ni? Okey. Maksudnya dia telah pergi, dia telah pun balik selepas daripada hisah ula. Ni jawapan dia. Mana ba'da hisatil ula. Okey ni. Zahabat ataupun zahaba ataupun raja'a ba'da hisati raja'a Ibrahimu ba'da minal madrasati ba'da hisatil ula. Okey, barakallahu fiik. Kemudian saya ada soal sikit. Kalau kita nak ubah yang soalan kedua tu, wa aina dhahabat ummuhu. Jadi zahabat dia pergi ke rumah khalati kan. Jadi khalati tu maknanya mak saudara dia, belah mak. Jadi kalau mak dia punya sister, mak dia punya kan adik perempuan kan. Sekarang ni dia tanya aina zahabat ummuhu, ke mana perginya ibunya. Jadi dia tanya tu bukan dia tanya ke mana pergi maksudnya tapi maksud zahabat ilal khalatuha gitu ke macam mana? Kakak kalau khalatuha salah, sebab kalau kecuali puan nak jawab zahabat ila ukhtuha boleh. Maksudnya dia telah pergi kepada adik-beradik dia. Tapi sebab kita dah ada jawapan, ada jawapan dekat atas tu, dia mewakili kepada untuk ayah kepada Ibrahim. Dia dah pergi kepada Ibrahim. Jadi bila dia ummuhu tu, dia kembali kepada Ibrahim lah. Jadi sebab tu kita kata zahabat ummuhu ila khalatuhu. Khalatuhu tu maksudnya kembali khalatihi. Sebab ila. Kan dia kembali kepada makciknya. Okey. Boleh? Okey, boleh. Terima kasih. Okey. Kita pergi kepada seterusnya Encik Ibrahim. Ya, Mam. Boleh untuk soalan yang pertama. Okey, dia kata dekat sini letakkan alamat sah right amama jumali sahiha wa hadhihi alama khata pangkah ataupun khata amama jumali ghairu sahiha. Jadi tengok adakah betul ataupun salah kepada
jumlah ataupun ayat-ayat yang diberi. Sila baca yang pertama. InsyaAllah Ustaz. Okay. Ibrahim ibn ukhti Yusufa. Naam. Betul? Sahih? Naam. Sahih. Ibrahim ibnu ukhti. Ibrahim ibnu ukhti Yusufa. Okey, Ibrahim ini anak kepada saudara sister of Yusuf. Yusuf, betul Ya. Okey. Okey, yang kedua, Encik Yaakob. Yusuf silakan. Isma Ibrahim. Naam. Yusuf pakcik kepada Ibrahim, belah ayah, betul? Dekat mana perenggan yang mengatakan Yusuf ammu Ibrahim? Ghairu sahih. Kalau kat mana dia kata ada kat sini yang mengatakan bahawa Yusuf ini adalah ammu Ibrahim? Tak ada. Tak ada sebab dekat sini ya khali. Bila khali bukan ammu lah. Jadi jawapan dia khata'. Dia tak sahih lah. Maksud dekat sini yang betulnya Yusufu khalu Ibrahim. Boleh? Barakallahu fiik. Okey, kemudian nombor 3 Haji Wan. Okey Ustaz, cuba Ustaz. Okey. Ikhwati akhawatu Ibrahima zahabna ila maktabati. Okey. Sah am khata'? Khata'. Barakallahu fiik. Yang sebenarnya dia pergi ke mana? Jami'ati. Ila madrasah. Akhawat. Madrasah. Barakallahu fiik. Betul. Akhawat Ibrahima zahabna ila madrasati. Okey, yang keempat Puan Mazlina. Ikhwatu Ibrahimi. Ibrahima. Ikhwatu Ibrahima. Zahabu ila jami'ati. Sah am khata'? Okey, sekejap Ustaz nak tengok. Dia zahabu ila jami'ati. Betul sahih. Barakallahu fiik. Sahih. Okey. Masya-Allah. Puan Roslina yang kelima. Ibrahimu ma zahabu ila ma zahaba ila tabibi. Sahih am khata'? Sahih. Sahih. Ibrahim ma zahaba Pergi. Kotak. Sebab dia kata dekat sini tak pergi. Naam. Tak pergi. Zahab tu. Naam. Jadi yang ni ma zahaba bermakna Tidak. tidak pergi. Jadi betul ke salah? Salah. Naam. Khata' lah. Ibrahim ma zahaba ila tabibi khata'. Sebab yang sahihnya zahaba Ibrahim ila tabibi. Ya. Okey, kemudian kita pergi kepada soalan ataupun latihan yang berikutnya. Latihan yang ketiga kita pergi kepada yang ni dia kata dha fil amakil khaliyah fi ma yali al fa'il zahaba wasnadahu ila dhamir munasib. Okey, dia kata dekat sini kita gunakan asal daripada fa'il zahaba, kemudian kita letakkan. Contoh kalau dekat sini, saya bagi contoh. Kalau dia letak dekat sini Muhammad. Jadi apa yang kita akan letak selepas Muhammad? Zahabu. Okey. Kalau saya letak Fatimah. Zahabat. Okey, faham tak soalan dia? Boleh faham soalan? Faham. Ada yang tak faham boleh nak. Maksudnya sekarang ni dia pergi al-aulad ila mal'am. Okey, apa yang kita kena ubah pada zahaba ni? Adakah nak letak al-auladu zahaba, al-auladu zahabat, al-auladu zahaba? Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena letakkan jawapan yang sesuai untuk daripada fi'il zahaba ni, macam mana perubahan macam yang saya bagi tahu tadi. Okey. Jadi kita pergi kepada Puan Siti Samia untuk soalan yang pertama. Al-auladu. Okey. Zahabu. Okey.
Kenapa puan letak zahabu? Dia ramai ya. Sebab al-aulad jamak. Al-aulad ni jamak. Okey. Al-auladu zahabu lagi sambung. Selepas tu Sambung lagi. Ilal mal'ab. Dia ada ayat ni sebenarnya kat sini dia ada putus-putus. Okey. Al-auladu zahabu ilal mal'ab. Mal apa? Mal'abu ke mal'abi ke mal'aba? Mal'abi. Mal'abi. Barakallahu fi. Kenapa mal'abi? Sebab ada Ila. Okey, harfu jar. Okey. Kemudian kita pergi yang kedua kepada Puan Juli. Soalan yang kedua sebelah dia. Naam Ustaz. At-talibatu. 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 Zahabat ilal madrasah. At-talibatu. Apa maksud dia? Yang pertama saya nak tanya dulu. At-talibatu. Okey, pelajar-pelajar perempuan. Okey, kalau pelajar-pelajar perempuan, apa dhamir kepada pelajar-pelajar perempuan? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, apa yang sesuai untuk mereka? Zahabatuma. Puan tanya dulu. At-talibatu, apa yang kita nak letak dhamir dia? Huwa ke, hiya ke, hum ke, hiya ke, huma ke, hunna? Hiya. Hunna. Saya tanya Puan Juli. Nanti yang lain ni saya nak tanya sebab saya nak tengok faham ke tak. Kalau ada jawapan yang lain nanti puan-puan dah faham, saya nak tahu Puan Juli dia faham ke tak. Jadi yang jawab Puan Juli je dulu. Okey. Sekali lagi puan, at-talibatu. Apa dhamir yang sesuai untuk at-talibatu? Talibatu hunna. Hunna. Kenapa hunna? Mereka perempuan ramai. Okey, mereka perempuan ramai. Okey, kalau hunna zahaba dia akan jadi apa pada bila masuk hunna? Zahabat. Hiya zahabat. Kalau hunna dia zahabat, hunna zahabna. Okey, no, bukan zahabna. Kalau zahabna nahnu. Zahabna. Zahabatuna. La, zahabna. Zahabna. Jangan sebut na tak nak. Kalau na dia jadi nahnu. Zahabna. Puan ingat tak yang saya bagi tadi yang mula-mula? Huwa zahaba, huma zahaba, hum zahabu, hiya zahabat, huma zahabata, hunna zahabna. Zahabna, na'am. Okey, kalau at-talibatu apa dhamir dia tadi? Zahabna. Hunna kan? Naam. Okey, kalau hunna, kalau zahaba jadi apa? Zahaba, huwa zahaba. Tak, kalau hunna jadi apa? Hunna zahabna. Okey. Hunna zahab? Nah. Okey. Jadi puan baca at-talibatu. At-talibatu zahabna ilal madrasati. Barakallahu fiik. Okey, kalau saya tukarlah at-talibatu kepada Fatimah, apa jawapan dia? Fatimatu, okey. Fatimatu zahabat ilal madrasati. Okey, kalau saya letak at-tullabu. At-tullabu at-tullabu zahabu ilal madrasati. Barakallahu fiik. Faham dah itulah. Maksudnya kalau at-talibatu zahabna ila madrasati. Barakallahu fiik. Okey, kemudian kita pergi kepada nombor 3, Puan Sawiyah. Ya. Nah, Ustaz. Okey, silakan. Al-mudarrisu zahaba ila al-fasli. Masya-Allah, barakallahu fiik. Mumtazah, mia. Puan Nurhayati Osman nombor 4. Ana zahabtu ilal matar. Matar apa? Airport. Yalah, matar apa? Mataru ke matari? Barakallahu fiik, masya-Allah. Barakallahu fiik, mumtazah. Okey, Puan Siti Nurbaya untuk nombor 5. Uhti. Okey. Uhti ila al-matar. Okey, apa jawapan dia? Ukhti, bila ukhti, apa yang sesuai untuk kalimah selepas tu? Zahaba ke, zahabata ke, zahabu ke? Zahabu. Zahabata. La, ukhti. La, ukhti ni apa fi'il, apa dhamir yang sesuai untuk dia? Ukhti tu kakak saya.
Hiya. Okey. Hiya. Kalau hiya jadi apa? Zahabati. Zahabat. Kalau hiya? Zahabat. 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 Okey. Baca zahabat. ukhti. Ukhti zahabat ila matbahi. Matbahi. Barakallahu fiik. Ukhti zahabat ilal matbahi. Kenapa ukhti zahabat? Sebab ukhti itu perempuan. Hiya, dia kan. Bila dia pergi zahabat. Okey, kemudian nombor 6. Puan Siti Aisyah. Puan Siti Aisyah. Ya. Apa ini? Nombor 6. Aina. Aina, okey, anta. Aina. Kalau anta apa? Anta apa yang akan berubah jadi kepada zahaba? Kalau masuk anta jadi apa? Anta zahabata. Okey, jadi tanya soalan dia. Aina zahabata anta. Barakallahu fiik. Aina zahabta anta. Dia tanya ke mana kamu pergi? Aina zahabta anta. Okey, kenapa anta? Sebab zahaba dengan anta jadi zahabta. Kalau saya kata kat sini anti, dia akan jadi apa, puan? Aina zahabti. Barakallahu fiik. Aina zahabti anti. Kalau saya letak antum. Antum zahabtu. Aina zahabtum. Antum. Okey. Ke mana kamu pergi? Tanya. Aina zahabtum antum? Mana kamu ni pergi? Masuk kelas tak ada orang, baru datang. Aina zahabtum? Antum, ke mana kamu pergi? Okey, boleh? Okey, insya-Allah. Barakallahu fiik. Okey, kita pergi kepada latihan yang keempat. Puan Siti Johari. Bersedia ke untuk jawab? Boleh, puan? Puan Siti Johari ada? Tak ada. Kalau tak ada, kita pergi kepada Puan Rashidah. Untuk soalan yang keempat ni, dia bagi ayat ni salah, kita kena betulkan. Okey. Baik, Ustaz. Okey, sila puan. Baca dulu yang salah, kemudian baru baiki. Ya. Okey. Azhabtu ilal mustashfa ya Muhammadu. Okey. Azhabta ilal mustashfa ya Muhammadu. Barakallahu fi. Apa yang salah dekat situ, puan? Azhabtu. Barakallahu fi. Azhabtu salah. Sebab masuk azhabtu, adakah saya? Takkan dia nak tanya adakah saya pergi ke hospital Muhammad? Wahai Muhammad, salahlah kan? Takkan saya nak tanya saya tak tahu ke? Jadi jawapan dia adalah azhabta. Adakah kamu pergi ke mustashfa wahai Muhammad? Boleh faham ke yang lain? Ya. Yang salah dekat situ azhabtu. Sebab yang sebetulnya adalah azhabta. Sebab azhabta maksudnya adakah kamu telah pergi. Tapi kalau azhabtu, adakah saya telah pergi. Dia pergi, dia tak tahu kan. Adakah saya dah pergi? Jadi tanya kat Muhammad. Mungkinlah dia lupa ke kan. Jadi Muhammad kena ingatkan. Tapi ayat tu salah lah. Maksudnya ayat yang betul adalah azhabta ilal mustashfa ya Muhammad. Mustashfa maksudnya adalah hospital. Okey, barakallahu fiik Puan Rashidah, mumtazah. Kemudian kita pergi kepada Puan Rozia untuk nombor 2. Boleh jawab Puan Rozia? Puan Rozia ada? Puan Rozia? Silakan Puan. Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu. Baca dulu yang ada, nanti baru betulkan. Okay. Raja'u minal jami'ati. Okey. Apa yang salah betulkan? Boleh betulkan ayat dia? Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu Dia jadi apa? Kalau mereka semua perempuan. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Yang mana? Okey. Roja'hunna. Kalau okey. Kalau hunna jadi roja'na. Okey, baca puan. Ya, roja'na minal jami'ati. Sekali lagi puan.
Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu raja'na minal jami'ati. Barakallahu fiik, masya-Allah. Okey, yang salah dekat sini adalah raja'u. Raja'u ni adalah untuk dhamir Hum. mereka lelaki. Sepatutnya kalau dia nak letak dekat raja'u, Muhammadun wa Muhammadun wa Ahmadu wa Malikun. Katalah raja'u baru betul, tapi kat sini nama perempuan, maka dekat sini kita kena letak raja'na. Barakallahu fiik. Kemudian nombor 3 Puan Zuliza. Zumalai zahaba ila makati. Makkata. Dia mamnu' minas sarf. Okey, makata. Okey, jawapan dia Zumalai zahabu ila makata. Masya-Allah, mumtazah. Kenapa zahabu, Puan? Sebab huma. Zumalai. Huma. La, hum. Hum. Zumala adalah jamak kepada zamil. Jadi zumala ni kawan-kawan saya. Jadi hum zumalai zahabu ila Makkah. Kawan-kawan saya telah pun pergi ke Mekah. Okey, kemudian nombor 4 Puan Fakhriah. Ana raja'ta minar Riyadh ams. Ana raja'tu minar Riyadh ams. Okey, kalau ayat yang asal dia apa yang salah? Asalnya raja'ta. Ana raja'ta. Saya dia dah kata saya, lepas tu awak pula. Salahlah kan, raja'ta awak pergi. Saya awak pergi. Salahlah. Maksudnya ana raja'tu. Saya telah pergi. Saya telah pulang, bukan pergi. Saya telah pulang dari Riyadh bila semalam. Barakallahu fiik. Okey, kemudian nombor 5 Puan Roslina. Maryamu wa banatuha zahabat ila Jeddah. Jeddah. Okey, apa yang salah kat situ? Maryamu wa banatuha zahabat. Maryam dan anak-anak perempuannya. Zahabna. Masya-Allah, mumtazah. Ila Jeddah. Masya-Allah, Maryam dan anak-anak perempuannya zahabna. Kan, telah pun pergi ke Jeddah. Okey, kemudian Puan Mainun nombor 6. Ummi qala. Ana maridun. Okey, kat mana yang salah? Qala. Betulkan dulu. Okey, jadi Ummi qalat ana maridun. Masya-Allah, mumtazah. Barakallahu fiik. Kalau Ummi mestilah qalat. Abi barulah qala. Tapi Ummi qalat. Okey, masya-Allah. Okey, kita pergi kepada soalan ataupun latihan yang kelima. Sebelum tu ada sebarang persoalan tak yang berkaitan dengan yang ke atas yang kita dah baca tadi? Ada sebarang soalan sebelum kita pergi kepada latihan yang kelima? Maafi soal. Maafi soal. Alhamdulillah. Okey, yang kelima ni dia minta kita jawab kepada soalan yang ada menggunakan kalimah ma. Okey, kalimah ma. Contoh yang dia bagi, azhabta ilal madrasati ams. Adakah kamu telah pergi ke sekolah semalam? Jadi setiap jawapannya mesti tidak. Bila tidak, macam mana nak guna? Kalau perkataan ta, azhabta, adakah kamu? Bila kita nak jawab kita, macam mana keadaan dia? Okey, jadi kita pergi kepada Puan Roziah untuk soalan yang pertama. Silakan Puan. Baca dulu, kemudian baru bagi jawapan. Azhabta ilal madrasati ams. Okey. Jawab dia mesti menggunakan ma. Tidak. Macam mana jawapan dia? Zahabtu ilal madrasati ams. Barakallahu fiik. Azhabta ila madrasati ams. Ma zahabtu ila madrasati am. Saya tak pergi sekolah semalam. Okey, Puan Juli, silakan yang kedua. Naam Ustaz. Masya-Allah. Raja'a abuka min Baghdadi. Jawapan dia?
Ma raja'a abuka. Takkan ma raja'a abuka. Sekarang ni dia tanya kamu, jawapan dia mesti saya. Okey. Ma raja'a abi. Dia tak bolehlah kata abuka pula, kita tanya dia pula kan. Kita kata tidak pulang ayah kamu. Jadi kita kena jawab ayah saya. Jadi ma raja'a abi min Baghdad. Okay. Ma raja'a abi min Baghdad. Okey, barakallahu fiik. Okey, IG1. Soalan yang ketiga. Madhab. Zahabat ukhtuka ilal mustashfa. Okey, jawapan dia La. Kena guna perkataan ma, tak boleh guna la. Jawapan dia semua ma dekat atas. Okey, ma apa? Teruslah. Terus je. Ma, lepas tu? Ma zahabat, masya-Allah. Ma zahabat Ilal mustashfa. Ma zahabat siapa? Ukhti. Ma zahabat ukhti ilal mustashfa. Masya-Allah, mumtazah, barakallahu fiik. Mia. Zahabat ukhtuka ila mustashfa. Ma zahabat ukhti ilal mustashfa. Masya-Allah, barakallahu fiik. Okey. Okey, yang seterusnya kita tengok kepada yang nombor 6 ni. Yang nombor 6 ni kita nak berkenalan dengan adik-beradik kepada Ina yang seterusnya. Kan minggu lepas saya bagi tahu Ina ada adik-beradik. Antara adik-beradik Ina yang kita telah ambil, yang pertama adalah La'ala. Kemudian kita ambil juga pada minggu yang sebelum tu Ka'anna. Kemudian kita ambil apa lagi? Ka'anna, lagi apa? Siapa ingat adik-beradik adik-beradik Ina? La'alla, Lakinna, barakallahu fiik. Lagi? Laika. Laika belum lagi, tapi minggu ni kita ambil adik-beradik Ina adalah Anna. Okey, Anna ni maksudnya li'anna, maksudnya kita nak kata bahawa sesungguhnya. Okey, kita nak bagi tahu. Okey, contoh dekat sini. Sebelum tu kita ulang kaji balik. Apakah peranan ataupun fungsi inna kepada mubtada dan khabar? Apa kesan dia? Menasabkan mubtada, merafakkan khabar. Masya-Allah, barakallahu fiik, mumtazah. Okey. Okey. Jadi dekat sini la inna, li'anna dan anna ni dia daripada adik-beradik inna. Li'anna tambah huwa dia akan jadi li'annahu, kerana sesungguhnya. Li'anna zaid hiya dia akan jadi li'annaha, kerana sesungguhnya dia. Li'anna zaid anta li'annaka, kerana sesungguhnya kamu. Okey. Dekat sini dia bagi contoh. Roja'a Hamidun minal madrasati li'annahu maridun. Telah kembali Hamid. Hamid ni dah balik minal madrasah, daripada sekolah, kerana sesungguhnya dia sakit. Li'annahu. Kat mana mubtada kepada anna? Hu tu. Maridun adalah khabar kepada anna. Kan? Sebab kita dah zaid huwa tu. Raja'a Hamidun minal madrasati li'annahu maridun. Okey. Kalau kita letak raja'at, dia jadi Aminah. Raja'at Aminatu minal madrasati li'annaha. Kenapa li'annaha? Sebab Aminah ni hiya lah kan. Raja'at Aminatu minal madrasati li'annaha maridatun. Okey. Kalau raja'tu maksudnya saya. Jadi kita tak perlu letakkan ana dekat depan dia. Cukup memadai kita kata raja'tu. Tapi boleh kita nak kata raja'tu ana pun boleh, ataupun ana raja'tu minal madrasati, saya telah pun kembali daripada sekolah, li'annani maridatun. Kalau dia cakap li'annani maridatun, agak-agak yang bercakap ni laki ke perempuan? Anna ni perempuan. Kenapa? Ada tambah kita. Masya-Allah, mumtazah. Jadi nampak tak macam mana kita nak tahu yang bercakap tu lelaki ataupun perempuan dengan kita melihat
Dhamir ataupun isim-isim yang ada. Kalau raja'tu minal madrasati li annani marid, dun. Maksudnya kita tahu yang bercakap tu adalah lelaki. Tapi bila dia cakap maridatun, maksudnya kita tahu yang bercakap itu adalah perempuan. Kenapa? Sebab dia guna maridatun. Saya sakit. Saya sakit. Maridatun ni sakit untuk perempuan. Jadi yang bercakap tu adalah perempuan. Okey, jadi kita tengok kepada latihan yang ketujuh. Ustaz. Ya, Naam. Ustaz, boleh tanya tak macam yang tadi tu yang ada Umi Qolat tu dia jadi maridatun juga ke? La. Dia ajak mana? Umi Qolat. Yang tadi tu. Okey, kejap Nombor berapa? Umi Qolat. Tu tak boleh jadi. Ya, sepatutnya ana maridatun. Sebab dia kata Ummi qalat kan. Qalat Ummi. Bila qalat Ummi, takkanlah Ummi maridu. Barakallahu fiik, mumtazah, masya-Allah. Betul tu puan. Maksudnya dekat situ ayat tu dia ada dua tempat yang kita kena ubahlah. Maksudnya dekat sini dekat mana dekat ni. Ummi qalat ana maridatun. Betul. Sebab tapi kalau sini, ana tu lelaki, ana maridun. Kalau ana maridun dia terkena abi. Abi qala. Sebab sekarang ni Umi bercakap ana maridatun lah. Sebab Umi yang bercakap. Salah lah ni. Ana maridun salah. Yang sebetulnya kalau Umi qalat ana maridatun. Sebab saya sakit. Bila dia perempuan, takkan dia nak guna kalimah maridun. Dia mesti maridatun sebab perempuan. Kalau kita kata mak saya cakap yang saya sakit. Mak saya bercakap mak saya sakit. Boleh. Saya yang sakit. Saya yang kan? Sakit. Bukan tapi dia kata, bukan mak dia sakit, yang bercakap tu yang sakit. Dia Umi qalat. Mak saya berkata ana maridun. Dia ada boleh dua faham kat situ lah. Sama ada fahaman. Mak tu yang bercakap dia kata dia sakit, ana maridun, ataupun boleh juga kita nak kata mak dia bercakap saya sakit. Saya sakit. Tapi kat sini dia mesti ada titik bertindih. Muhammad. Seolah-olah Muhammad dia ceritalah. Mak saya bagi tahu, mak saya kata saya sakit. Saya sakit tu saya lah. Saya tu ikut dia lelaki lah. Faham tak? Faham. Tapi ni kita betulkan qolat, kita betulkan sekali maridatun macam saya. Maridatun. Dia boleh kedua ikut apa yang kita ni lah. Sama ada kalau Umi qalat ana maridatun, maksudnya mak saya dia bagi tahu, dia bercakap ataupun berkata ibu saya, ataupun qalat Ummi, ibu saya berkata ana, itu betul. Maksudnya mak dia yang berkata. Dia nak bagi tahu yang mak dia ni ana maridatun, saya sakit. Boleh boleh. Okey, barakallah. Okey, kemudian kita tengok kepada latihan yang seterusnya. Okey. Dekat sini cuma kita nak gunakan macam soalan. Kan macam saya bagi tahu minggu lepas, kalau ada alaisa kadzalik maka kita gunakan bala. Tapi kalau dekat sini dia guna ama, kalau ama zahabta, adakah kamu tidak pergi, maka jawapan dia kena menggunakan bala. Tapi kalau dia tak guna ama, dia kata azahabta. Contoh dekat sini azahabta ilal madrasati ams, adakah kamu pergi ke sekolah semalam, maka jawapan dia na'am. Ya, saya pergi. Tapi kalau soalan tu dia tanya kamu tak pergi ke sekolah semalam? Kamu tak pergi ke ama zahabta, kamu tak pergi ke sekolah semalam, maka dia jawab bala. Dia mesti jawab bala, bahkan. Maksudnya saya pergi. Boleh faham tak? Faham. Kalau azahabta, adakah kamu pergi ke sekolah? Tetapi ama zahabta, adakah kamu tidak pergi? Kalau azahabta, adakah kamu pergi? Ama zahabta, adakah kamu tidak pergi? Negatif. Jadi, negatif. Kalau dia jawab na'am, maksudnya dia tak pergilah. Faham tak? Na'am. Ma zahabtu. Dia kena jawab na'am, ma zahabtu. Ya, aku tidak pergi. Tapi kalau dia nak kata dia pergi, dia tak boleh kata na'am. Dia kena guna perkataan bala.
Bala zahabtu. Bahkan aku pergi. Faham tak? Faham. Yang lain boleh faham? Tapi lambat sikit. Okey, tak macam ni. Yang pertama tu, soalan dia, adakah kamu pergi ke sekolah semalam? Jadi jawapan dia sama ada na'am ataupun la. Sebab dia kata, adakah kamu pergi? Tapi soalan yang kedua, ama zahabta, adakah kamu tak pergi? Tidak pergi. Adakah kamu tidak pergi? Jadi dia tak boleh jawab na'am. Kalau dia kata dia jawab na'am, maksudnya dia tidak pergi. Faham tak? Jadi dia kena jawab bala. Bahkan. Maksudnya kata, aku pergi. Maksudnya bahkan aku pergi. Kalau dia nak jawab na'am, dia kena jawab na'am ma zahabtu. Kalau jawab na'am maksudnya dia tak pergi, dia jawab bala maksudnya dia pergi. Boleh faham tak yang lain? Kenapa dia belit Ustaz? Dia stres. Kenapa dia belit kan? Dia tak belit pun sebab dia tanya ama zahabta. Adakah kamu tak pergi? Takkan dia nak kata na'am. Saya tanya Haji Wan. Haji Wan, adakah Haji Wan tak pergi sekolah semalam? Haji Wan, adakah Haji Wan tak datang kelas minggu lepas? Tidak. Saya tak pergi. Dia pergi kan? Tak, saya pergi. Ataupun saya tanya Puan Rosnia, adakah Puan Roslina tak datang kelas minggu lepas? Tak, dia datang. Datang kan? Dia datang. Bila datang, kena jawab bala. Tapi kalau Puan kata ya, maksudnya Puan tak datang lah. Faham tak maksudnya? Dia tak boleh jawab na'am kalau ada ama. Kalau amma, mesti sama ada na'am, ma, iaitu maksudnya ya, saya tidak. Ataupun kalau saya nak kata saya pergi, maka saya kena jawab bala, yakni bahkan. Ustaz, kalau saya kata saya tak pergi? Na'am, ma zahabtu. Na'am, ma zahabtu. Tapi kalau nak kata saya pergi, tak bolehlah kata na'am. Kena cakap bala zahabtu. Sebab kalau na'am, kalau soalan yang tanya adakah kamu pergi? Dia tidak ada adakah kamu tidak pergi. Boleh faham tak? Boleh. Faham. Ada tak soalan sebelum saya pergi kepada latihan? Ataupun saya tengok kepada latihan, dengan latihan kita boleh tahu faham ataupun tidak kepada soalan ni. Okey. Okey, kita pergi kepada Puan Mainun untuk soalan yang pertama. Puan Mainun, boleh? Tak ada. Okey, Puan Siti Samiah. Baca soalan dulu. Baca soalan dulu. Okey. Raja'a abuka minasuki. Naam. Naam. Raja'a abi minasuki. Barakallahu fiik. Raja'a, bila raja'a jawapan dia mesti na'am. Sebab dia kata adakah ayah kamu telah pulang daripada pasar? Maka jawab dia, ya, ayah saya telah pulang dari pasar. Okey. Kita pergi kepada Puan Fatimah nombor 2. Bana. Ya Ustaz. Silakan nombor 2. Nombor 2, Amma raja'a abuka minasuki. Bala raja'a abuki bala raja'a abi minasuki. Masya-Allah, mumtazah. Amma raja'a abuki minasuk, bala raja'a abi minasuk. Okey. Soalan yang ketiga, Puan Juli. Naam Ustaz, insya-Allah. Zahabat Laila ilal jami'ati. Jawapan dia? Naam. Naam. Zahabat Laila ilal jami'ati. Okey, barakallahu fiik. Naam. Adakah Laila pergi ke jami'ah? Naam. Zahabat Laila ilal jami'ah. Okey, soalan yang keempat, yang terakhir. Puan Nohayati Osman. Ama zahaba akhuka ila riyadi? Bala hiya zahaba. Bala zahaba akhi ila riyadi. Barakallahu fiik. Ama zahaba akhuka ila riyadi? Bala zahaba akhi ila riyadi. Maksudnya
bahkan telah pergi saudara saya ke Riyadh. Maksudnya saudara dia telah pergi ke Riyadh. Jadi ini pelajaran yang telah kita ambil dan insya-Allah minggu depan kita akan sambung kepada Ad-Darsul Khamis. Sebelum tu ada sebarang soalan berkaitan dengan apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Ada soalan? Yang pertama tadi saya ulang, yang pertama berkaitan dengan dhamir. Okey, yang saya bagi tahu tadi kalau huwa zahaba, yang ni memang kena hafal dan kena ingat. Huwa zahaba, huma zahaba, hum zahabu. Betul, hiya zahabat, huma zahabata, hunna zahabna. Kemudian anta zahabta, antuma zahabtuma, antum zahabtum, anti zahabti, antuma zahabtuma, antunna zahabtunna, ana zahabtu, nahnu zahabna. Jadi yang ni memang kena hafalah dan kena ingat. Kemudian tadi kita juga ambil berkaitan dengan bila mana kita nak menafikan sesuatu, maka kita menggunakan kalimah ma zahabtu. Contohnya kalau saya tanya, Haji Wan, hal fahimta? Haji Wan nak kata saya tak faham. Ma fahimtu ya ustaz. Jadi saya akan ulang lagi. Okey. Ma fahimtu. Hal akalta ya Haji Wan? Adakah kamu dah makan Haji Wan? Ma akaltu. Saya tak makan. Maksudnya belum makan lagi lah. Maksudnya yang itu untuk ma. Kemudian kita juga bincangkan tentang anna, iaitu adik-beradik daripada inna. Bila mana dia bercampur dengan huwa, dia jadi li'annahu. Dengan hiya, li'annaha. Bila anta, li'annaka. Anti, li'annaki. Antum, li'annakum. Maksudnya ikut kepada domir-domir yang ada. Kemudian untuk na'am dan bala, kalau soalan dia hanya zahabta, maka kita jawab dengan na'am ataupun la. Kalau ama zahabta, kita boleh jawab bala zahabtu ataupun na'am ma zahabtu. Fahim tum? Fahimna. Ada sebarang soalan lain? Okey. Maafi soal. Ada soalan? Maafi soal, Ustaz. Tak ada kan? Okey, jadi kalau tak ada, sekadar itu untuk minggu ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Jadi kita akan tangguh dengan doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah mudah-mudahan semuanya sentiasa berada di dalam keadaan yang selamat dan diberkati oleh Allah SWT. Dan insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syukran ya Ustaz. Haji Wan, Kota Baru hujan tak? 2-3 hari lepas ada hujan. Tapi Air dah semalam naik. hari ni tak hujan lagi. Samalah sini. Kawasan Mudah-mudahan. pendalaman ada banjir sikit lah. Yelah. Kota Baru okey, Alhamdulillah. Sini pun air dah surut. Alhamdulillah sekarang ni dalam proses nak bersihkan rumah. Masing-masing bersihkan rumah lah. Cuma di belah-belah Banting ada masih air masih belum surut. Dan juga sebahagian di Shah Alam masih belum lagi kot. InsyaAllah mudah-mudahan Allah permudahkan. ITM okey. Apa? Kolej Ustaz tak ada apa ya? Kolej Ustaz. Alhamdulillah sebab kawasan tinggi. Cuma Tinggi. kampung-kampung yang berada di sekitarnya habis tenggelam lah. Dan dalam proses sekarang ni. Terputus bekalan macam Tak, nak pergi bandar. Kami alhamdulillah tak ada masalah. Tapi sebelah daripada sungai, kawasan kami memang ada yang terputus lah. Kat mana? Saya di Bandar Seri Putra, Kuis. Sekejap mana ada kat gambar. Kalau saya boleh Kat kongsi. dengan Putra Mahkota lah. Yang tu di Bangi Lama. Kalau Bangi Lama memang tenggelam lah. Bangi Lama tu memang sebahagiannya memang teruk lah.
Tapi alhamdulillah yang kami ni kami kawasan tinggi terselamatlah, tapi kalau hujan lebat lagi hari tu kemungkinan besar untuk untuk tenggelam tu kemungkinan tu ada. Tapi alhamdulillah hujan berhenti awal dan alhamdulillah tak ada air tak naik lah. Kalau kami tenggelam tempat lain memang lagi teruk lah. Sebab kami ni kawasan tinggi. Saya insyaAllah pergi 27 hari bulan 1. Hujung bulan. Nanti live dari sana ya Ustaz. Tak pasti lagi lah sebab kat sana tu kalau nak buat mungkin kita stop dulu ataupun ni sebab kalau kat sana tu nak sibukkan dengan yelah bukan selalu boleh datang kan. Jadi insyaAllah dekat sana tu mungkin kita boleh kongsi gambar je kot. Ustaz boleh tengok ladang kuno. InsyaAllah mudah-mudahan. Itulah tuan-tuan puan-puan, insyaAllah doakan semua mudah-mudahan selamat. Jumpa lagi minggu depan. Sama-sama insyaAllah. Terima kasih. Allah yubarik fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang kata Ustaz. Okey.